Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan saya iaitu kumpulan pertama akan membentangkan isu gejala LGBT dalam kalangan rakyat Malaysia yang berada di bawah tema penghayatan rukun negara dan menekankan prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sebelum itu, izinkan saya selaku ketua kumpulan untuk memperkenalkan semua ahli kumpulan saya. Isu yang dipilih oleh kami adalah isu gejala LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam kalangan masyarakat Malaysia yang bertemakan penghayatan rukun negara. Isu ini selayaknya dibincangkan seiring dengan penerapan prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Isu yang dikaji ini berhubung kait dengan kepercayaan pada Tuhan kerana pelibatan masyarakat Malaysia dalam gejala LGBT ini telah banyak memesongkan akidah masyarakat dalam mempercayai Tuhan. Hal ini kerana majoriti agama yang dianuti oleh masyarakat di Malaysia tidak menggalakkan sama sekali untuk melibatkan diri dalam gejala ini. Sehubungan dengan itu, permasalahan ini dibincangkan untuk mengkaji sejauh mana isu LGBT ini memberi kesan terhadap pemikiran rakyat Malaysia dalam menghayati prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kaedah yang digunakan ialah soal selidik secara atas talian yang merangkumi sebanyak 30 orang responden. Justru itu, hasil dapatan daripada kajian kami adalah seramai 83.2% responden yang menolak idea LGBT, 10.6% responden yang bersikap neutral dan sebanyak 6.3% responden yang menyokong golongan LGBT. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif kajian kami. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana isu LGBT memberi kesan terhadap pemikiran masyarakat dalam menghayati prinsip pertama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Terdapat 3 perkara yang diketengahkan yang boleh menjadi objektif lain dalam kajian ini. Yang pertama ialah untuk mengkaji pemahaman rakyat mengenai penghayatan prinsip rukun negara. Objektif yang kedua ialah kajian ini dilakukan bertujuan untuk menelusuri perkembangan golongan LGBT di Malaysia sehingga terbentuknya ideologi dan organisasi sendiri. Akhir sekali, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji langkah-langkah yang efektif bagi mengatasi gejala LGBT. Berdasarkan artikel 6 Residik pada 2019 yang bertajuk Pandangan Agama Kristian, Hindu dan Buddha berkaitan homoseksualiti, ia menyatakan bahawa setiap agama dan kepercayaan mempunyai pandangan tersendiri tentang golongan LGBT ini, namun agama-agama tersebut tetap mempunyai persamaan iaitu mereka menolak gejala LGBT. Seterusnya, berdasarkan artikel Gejala LGBT di Malaysia, isu dan cadangan penyelesaian oleh Muhammad Effendi, Muhammad Ismail dan Muhammad Sabri Nasri 2019 ada menyatakan perihal kedudukan LGBT dalam masyarakat di Malaysia dan LGBT menurut perspektif Undang-Undang Islam yang terang lagi bersuluh tidak menerima atau menyokong gejala LGBT ini. Bagi dapatan kajian bahagian A yang bertajuk Penghayatan Rukun Negara, berdasarkan graf yang dipaparkan, kita dapat lihat bahawa soalan 9 mempunyai peratusan setuju yang paling tinggi jika dibandingkan dengan peratusan untuk soalan-soalan lain. Ini menunjukkan bahawa majoriti daripada mereka bersetuju bahawa pengaruh LGBT boleh merosakkan masyarakat, bangsa, agama serta negara. Manakala seperti yang anda boleh lihat bagi soalan 7, 8 dan 10, ia mempunyai peratusan setuju yang paling sedikit dan peratusan tidak setuju yang paling tinggi berbanding soalan-soalan lain. Ini menunjukkan bahawa para responden berbelah bahagi dengan soalan-soalan yang diutarakan. Mereka berasa sedemikian kerana kenyataan berkenaan menekankan pihak berkuasa untuk membanteras dan mengeliminasikan kesamarataan hak bagi golongan ini. Bagi dapatan kajian bahagian B yang bertajuk Kesan LGBT terhadap masyarakat, berdasarkan graf yang dipaparkan, kita dapat lihat bahawa soalan 15 mempunyai peratusan setuju yang paling tinggi berbanding dengan peratusan soal untuk soalan-soalan yang lain. Ini menunjukkan bahawa majoriti daripada mereka bersetuju bahawa LGBT merupakan penyumbang utama penyakit kelamin seperti HIV. Selain
Itu soalan 12, 18, 19 dan 20 mempunyai peratusan setuju yang paling sedikit dan peratusan tidak setuju yang paling tinggi berbanding dengan soalan-soalan yang lain. Ini menunjukkan bahawa para responden yakin dengan jawapan yang mereka berikan ketika mereka menjawab soalan. Mereka bersetuju dengan kenyataan bahawa gejala LGBT meninggalkan impak yang negatif kepada masyarakat, terutamanya berkenaan kesihatan mereka sendiri. Bagi dapatan kajian bahagian C yang bertajuk menangani gejala LGBT, berdasarkan graf yang dipaparkan, kita dapat lihat bahawa soalan 30 mempunyai peratusan setuju yang paling tinggi jika dibandingkan dengan peratusan soalan-soalan yang lain. Ini menunjukkan bahawa majoriti daripada mereka bersetuju bahawa kesan yang dibawa oleh gejala LGBT mampu merosakkan budaya hidup masyarakat dari segi akhlak dan tingkah laku seseorang. Manakala seperti yang anda boleh lihat, bagi soalan 21 mempunyai peratusan setuju yang paling sedikit dan peratusan tidak setuju yang paling tinggi berbanding dengan soalan-soalan yang lain. Ini menunjukkan bahawa para responden tidak bersetuju jika pihak kerajaan memberi hak bersuara kepada golongan LGBT tanpa mengira agama untuk mendapatkan hak asasi mereka. Untuk bahagian perbincangan, berdasarkan Rajah 1.0 yang merujuk objektif pertama, iaitu untuk mengkaji kefahaman rakyat mengenai penghayatan prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Hasil dapatan kajian menunjukkan sebanyak 90% responden bersetuju, 3.33% responden neutral dan 6.67% responden tidak bersetuju. Seterusnya, Rajah 2.0 juga merujuk objektif kedua, iaitu untuk menelusuri perkembangan golongan LGBT di Malaysia sehingga terbentuknya ideologi dan organisasi tersendiri, menunjukkan 61.11% responden bersetuju, 10% responden neutral dan 32.22% responden tidak bersetuju. Akhir sekali, Rajah 3.0 yang merujuk objektif ketiga, iaitu untuk mengkaji langkah-langkah efektif bagi mengatasi gejala LGBT, menunjukkan 87.77% responden bersetuju, 6.67% responden neutral dan 5.567% responden tidak bersetuju. Hasil daripada dapatan kajian di atas boleh disimpulkan bahawa ketiga-tiga objektif berkait rapat dengan nilai patriotisme, iaitu cinta akan negara, menghormati prinsip rukun negara dan mengekalkan kedaulatan negara. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip rukun negara yang pertama. Oleh itu, perbuatan LGBT ini dilarang sama sekali untuk dilakukan kerana perbuatan ini bertentangan dengan agama Islam dan juga agama-agama yang lain. Gejala LGBT ini juga merupakan gejala terlarang kerana gejala ini memberi banyak keburukan kepada masyarakat dan negara. Oleh sebab itulah kelompok masyarakat yang menolak atau membangkang gejala LGBT ini mempunyai ketiga-tiga nilai patriotisme ini, iaitu nilai cinta akan negara, menghormati prinsip rukun negara dan mengekalkan kedaulatan negara kerana mereka mematuhi dan menghormati prinsip rukun negara serta menolak gejala terlarang ini. Objektif pertama kami adalah untuk mengkaji kefahaman rakyat mengenai penghayatan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Maka, solusi kami adalah untuk menerangkan tentang kepentingan rukun negara, terutamanya rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan kepada pelajar yang tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang pertama. Objektif kedua kami adalah untuk menelusuri perkembangan golongan LGBT di Malaysia sehingga terbentuknya ideologi dan organisasi tersendiri. Maka solusi kami adalah untuk mengadakan kempen dalam bahasa Inggeris untuk pelajar asing yang berasal dari negara yang tidak menitik beratkan gejala LGBT. Dengan adanya kempen-kempen seperti ini, pelajar-pelajar tersebut tidak akan menormalisasikan perbuatan itu dan mempengaruhi pelajar-pelajar IPTI lain. Objektif terakhir kami adalah untuk mengkaji langkah-langkah efektif bagi mengatasi gejala LGBT. Maka, solusi kami adalah untuk mengadakan aktiviti keagamaan seperti ceramah, forum dan tazkirah dalam bahasa Inggeris supaya pelajar asing dapat memahami tentang kesan buruk gejala LGBT.